Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. warahmatullahi. Alhamdulillah. Mari kita mula ni insya-Allah. Boleh. Minta yang lain mute. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah menamakan kita dalam diri dia, telah menetapkan keadaan diri kita dalam ilmu dia, dan telah menjadikan kita barang yang sangat diingati, sangat dicintai, sangat disayangi, sangat dikasihi, dan memilih kita untuk menikmati nikmat-nikmat yang ada pada dia, sifat-sifat hebat yang ada pada dia untuk kita nikmati, sehingga dengan keadaan itu kita dapat mengenali, mengetahui, menyaksi, dan kita dapat menyebut apa yang patutnya kita sebut. Maka syukurilah nikmat ni dengan orang yang senantiasa kan segala perkara pada tempat yang sebenarnya, pada tempat yang betul. Nah, moga-moga Allah Ta'ala beri kita dengan kefahaman. Baik, nak tanya soalan. Tak usah duk buat muka seriau. Nak tanya soalan je duk buat muka seriau siapa? Boleh jawab, tak boleh jawab duk tengah sudah. Benda apa yang paling bahaya? Apakah perkara yang paling bahaya dalam hidup kita? Lupakan Tuhan. Ya, dekat-dekat dah, sikit-sikit. Menduakan Tuhan. Letak diri tak kena tempat. Tak letak bagi tempat betul. Kita tak letak diri kita pada tempat yang sebenarnya kita patut duduk. Di mana yang kita patut duduk? Di sisi Allah. Pada mana? Pada sifat-sifat yang dia letak kat kita. Kita ketahui bahawa kita boleh bergerak kerana sifat Tuhan. Itu yang kata di sisi Tuhan. Kita mengetahui kita boleh hidup kerana sifat Tuhan. Kita mengetahui kita ada sesuatu kerana berdirinya sifat Allah. Maka kalau kita tak piduk tang tu, kita sentiasa dalam bahaya. Perkara paling bahaya dalam hidup kita, kita ubah tempat duduk. Kita tak boleh ubah tempat duduk tu sebab Tuhan khaskan. Tuhan bagi pengkhususan. Tempat duduk tu hanya kita duduk di sisi dia.
Tiba-tiba kita pergi ubah. Nampak sangat kita cari malapetaka dalam hidup. Nah, kita cari bencana dalam hidup. Buat orang ni bila sebut tentang malapetaka dan bencana, apa dia? Ribut, taupan, gunung berapi. Tu dia kata bencana, banjir. Itu kemanusiaan. Itu tak ada masalah, pasti berlaku yang tu. Tetapi, cubalah kita ubah tempat. Kita ubah tempat daripada kehambaan, kita tak duduk dekat tempat kehambaan tu. Kita pergi duduk tempat kemanusiaan. Kita kaya, kita sihat, kita ada pangkat, kita ada pengaruh, kita ada nama. Tetap kita dalam malapetaka. Sebab kita berubah tempat duduk yang paling selamat kepada tempat duduk yang paling berbahaya. So, janganlah ubah tempat tu. Tuhan tak bagi dekat malaikat tu tempat tu. Tuhan bagi dekat kita. Tak bagi dekat jin, tak bagi dekat alam, tak bagi pada dunia, tak bagi pada akhirat. Dia bagi kat kita. Tiba-tiba tempat yang Allah Ta'ala sediakan kita pergi ubah. Oi, nampak sangat brengsek kita. Nampak sangat kelam kabut. Tak tahu nak duduk pergi betul tempat Tuhan letak. Yang pilih tu bukan menteri. Yang pilih tu bukan Perdana Menteri. Yang pilih tu bukan agung. Yang pilih tu rock. Yang pilih itu yang sangat-sangat berkuasa. Yang sangat-sangat berilmu. Yang sangat-sangat bijaksana. Dia pilih tempat yang dia tahu paling sesuai untuk kita berada di sisi dia. Lah kita pergi ubah Cina Bim tu nampak sangat kita ni jadi manusia kalau kabut. No. Jangan ubah tempat yang dia dah letak kat kita. Supaya kita selamat. Supaya kita hidup selamat. Mati pun selamat. No. Orang duk bagi salam kat kita. Assalamualaikum. Apa maksud? Kalau maksud kemanusiaan, salam sejahtera ke atas kamu. Betul? Tapi betul. Kalau maksud di kepada kehambaan, selamatlah kamu kerana berada pada tempat yang betul. Betul. Itu salam tu. Yang tak bagi salam dekat orang kapiak pasal apa? Dia tak duduk tempat tak betul nak bagi salam apa dia. No. Aku tak tahulah. Pakai dah. Okey. Okey. Malam ni mai kita baca kitab apa tu? Kitab apa nama? Kitab Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Ingat kitab Tajuk Mulut ni. Muka surat berapa? Muka surat 26, syarah nombor 5. Syarah nombor 5. Dia jadi orang kodang dah Ghazali ni. Dia tu orang temeluh. Bukan main nak jadi orang kodang dia. Orang jerantut. Orang jerantut. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jilani, sebut dalam syarah nombor 5. Kata dia, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu melihat dunia di tangan orang-orang ahli dunia. Saya makna tadi. Kemanusiaan. Bila kita tengok dunia ada pada tangan orang yang jenis kemanusiaan, dia telah mengatasi, telah menguasai kehambaan dia. Bila kita tengok dunia daripada orang-orang macam ni, kata Syekh ni, dalam tangan orang-orang ahli dunia. Dengan hiasan dan kekosongan. Dia abang hiasan dan kosong. Pasal apa? Pasal benda tu adalah bayangan sahaja, bukan mutlak. Maka yang seronok dengan bayangan ni bukan yang mutlak. Yang seronok juga adalah yang bayangan. Maka kemanusiaan itu bayangan. Yang mutlaknya adalah kehambaan. Maka bila melihat dunia ada dekat ahli-ahli dunia, Tuhan sebut dalam Quran. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
Kehidupan dunia tidak ada lain melainkan kehidupan yang kosong dan menipu pada mereka yang terpedaya. Nampak? Orang yang ahli dunia ni Tuhan panggil orang yang tertipu. Kekosongan. Siapa dia kosong? Pasal dia tak kekal. Macam mana kata dia tak kekal? Dia adalah yang berubah-ubah. Yang dikatakan muhaddas ni tuan-tuan, yang berubah. Yang tak berubah ni yang qadim. Maka yang tak berubah ni yang mana? Dia buat bakat langut dah. Li tak saduk abang. Ni bagi depan ni abang. Yang tak berubah ni hak mana? Yang kekal dan tidak berubah. Di kita Ustaz. Yang mana? Kehambaan. Siapa dia jawab Zaid? Diri kita yang bernama hamba tu tak berubah. Dia bukan ada bentuk. Kalau ada bentuk, dia berubah. Diri kehambaan bukan ada bentuk. Dia tak berubah. Diri kehambaan bukan ada umur. Dia tak berubah. Dia bukan ada itu dan ini. Dia tak boleh berubah. Sebab dia mutlak macam tu dah. Maka, yang duk berubah ni diri kemanusiaan. Sebab tu, dia sesuai dengan dunia. Sebab dunia pun berubah. Jadi kalaulah kita yang memiliki diri kehambaan yang sempurna, melihat dunia berada di tangan orang-orang dunia dengan hiasan dan kekosongan. Apa hiasan dia? Cantik kena tipu. Tak ada umur 40, gigi tak ada dah. Hilang cantik segak. Kulit pun makin lama makin cekang. Makin lama makin cekang. Kan? Bubuh segala powder. Orang tua kata powder. Powder. Bos segala bedak, rebuk-rebak semua. Kan? Sampai masa berubah, dia berubah. Dan Tuhan nampak dalam Quran, dia hafal dah benda ni. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Apabila aku panjangkan usia seseorang, dia tak habaq apabila aku panjangkan usia seorang, usia hamba. Dia habaq usia seseorang. Bila aku panjangkan usia hamba aku, atau dia habaq apabila aku panjangkan usia seseorang, nescaya akan aku kurangkan kejadiannya. Berubah. Nampak? Jadi, ahli dunia ni dia terlupa kata berubah. Maka, bila kita tengok dunia ada dekat tangan ahli-ahli dunia ni, dengan penipuan dia, dengan perangkap dia, dan dengan racun dia yang membunuh, yang di luarnya lembut dan di dalamnya mencederakan. Tu dunia. Yang tu dinamakan dunia. Tak usah banyaklah tuan-tuan. Tengah angkat takbir, nak salat. Allahu Akbar. Bunyi telefon. Dah cukup dah. Kita tertipu dengan bunyi. Kita tertipu dengan dunia yang hubungan kita dengan Allah Ta'ala terputus. Maka, bila kita tengok benda-benda macam ni ada dekat orang ahli dunia, yang perangkap, yang racunnya membunuh, yang indahnya di luar dan dalamnya merosakkan. Dan cepat pula merosak dan membunuh siapa yang memegangnya. Dan menipu mereka dengan membuatkan mereka lalai dalam dosa dan maksiat. Apa dia tu? Terjauh daripada Tuhan. Maka bila tengok macam tu, apabila kamu lihat semua ini, maka hendaklah kamu bertindak. Tengok dunia ada dekat orang ahli dunia dan nampak kemusnahan dia, maka bertindaklah. Laku seorang melihat seorang lain membuang air besar dan membuka anggotanya yang tulik dan mengeluarkan bau yang busuk. Dunia ada nak abang tu lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia dan keseronokan dia tak lebih besar dia, hebat dia, tak melebihi daripada sebelah sayap nyamuk. Dunia ni, dunia yang kita duk seronok ni, yang kita duk syok ni, nilai dia tak lebih daripada berat sebelah sayap nyamuk. Maka bila kita tengok lagu tu pada orang ahli dunia, kita tutup hidung lah. Pasal apa?
mereka sedang cenderung dan bergelomiang dengan benda-benda kotor. Jaga-jaga, dia sangat-sangat mencederakan. Dia sangat-sangat merosakkan. Jangan duduk dengan dia. Siapa yang duduk dengan dia, pastinya akan musnah macam dia juga. No? Kemudian dia kata, dalam keadaan itu, Kerah dah. Freeze. Zat. Zat. Awak beli. Zat no. Dah last dah. Padahal Ustaz guna Unify dah tu. Ada minggu yang macam tu. Reconnect. Tengah reconnect. Beli guna apa? Maxis broadband yang portable ni. Yang tinggi tu. Usung rata. Sana.
Minta maaf lah, siaran tergendala. Ujian balik. Radio Televisyen Malaysia mengalami gangguan. Kena pakai 3 line ni. Nah, tu lah best. Dia mau boh tu, parabola tu atas. Dah, masuk dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf lah kapal terbang jalan 1 ringgit. Baik, sambung. Baik. Okey. Tak mana dah. Tak tahu. Okey. Tu Dalam buka. keadaan itu, kamu hendaklah menghindarkan pandangan terhadap ketelanjangan itu dan menutup hidungmu supaya tidak terbau yang busuk. Mari saya abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik. Apa dia dunia? Pertama, dia ada manis-manisan. Kedua, dia ada warna-warni. Tiga, dia ada bentuk dan rupa. Dunia ada 3 ni ya. Yang bentuk dan rupa tu lagu mana? Rumah besar, kereta besar, pangkat besar, gaji besar, orang gaji besar, bini besar, anak besar, semua tak. Ni dunia hak nombor 1 yang orang payah keluar. Dengan hak besar-besar ni. Pengaruh banyak, ada kuasa. Itu semua bentuk-bentuk dunia. Harta benda, duit ringgit, anak pinak. Ni semua bentuk-bentuk dunia. Dan kita yang tidak mendekati Allah, bentuk keadaan ni akan menguasai hidup kita. Dalam kita duduk dekat dengan Tuhan pun benda ni ada, tambah kita jauh lagi ada. Nombor 2, warna-warni dunia. Kita mudah terpaut dengan yang ni. Apa dia? Hiburan. Kita cukup lekat dengan hiburan ni sampai meratik kepada lagu. La ilaha illallah. Ada lagu. Tak ada lagu tak apa syok, ada lagu baru syok. Nampak? Kita ingat sebut wirid dengan kalimah pun nak berlagu, nak ada hiburan, nak seronok tu. Ni akan menghancurkan kalau kita tidak ada kehambaan yang sempurna. Sebab benda ni hari-hari mendatangi kita setiap saat. Dan manis-manisan dunia. Apa dia? Suka kepada puji-pujian. Kita seronok bila kena puji. Bangga kita kena puji. Ui, hang handsome oh, kembang semangkuk. Kena puji handsome. Kadang-kadang kembang 2 mangkuk, kadang-kadang 3 mangkuk. Kadang-kadang kena puji pecah mangkuk-mangkuk. Inilah masalah dunia duk bagi kita hancur. Sebab tu dia kata ketelanjangan. Dia menghancurkan pandangan, menghancurkan penyaksian, menghancurkan pegangan kita terhadap Allah. Itulah dunia. Maka kalau tengok yang tu kepada orang-orang yang ahli dunia, jangan masuk dekat. Sebab kita mudah terpaut. Kecuali pertahanan kita kemas sungguh. Masuk juga supaya boleh heret dia keluar. Kalau kita biar, pasti binasa. Kalau orang lain pun tak seronok dah. Tambah adik-beradik kita lagi tak seronok. Okey. Hak tu dia kata dunia bau yang busuk dan ketelanjangan dia yang tu lah. Nak habaq betapa rapuhnya kita ni terhadap dunia. Jangan pergi dekat langsung. Apa tujuan hidup kita? Nak mencari Tuhan tu. Maka jagalah penghalang dia bukan kecil. Penghalang hak duk blok kita hari-hari bukan kecil-kecil tuan-tuan. Semua lori trailer hak V10 tu. Jangan main-main ya.
Dia punya power kita tak boleh buang mudah-mudah tau. Saya makan kenduri di satu tempat di sebelah utara ni. Saya duduk dengan ustaz-ustaz dan Tok Qadhi. Tok Qadhi ni pentadbir agama daerah. Orang besar kalau di utara di Kedah ni, Tok Qadhi ni bawah sikit pada mufti. Kalau ikut hierarki, dia orang kuat raja di Kedah ni. Kira Tok Qadhi ni jarang jumpa lah pakai biasa-biasa. Jubah nombor 1 lah. Kira pakai jubah, serban kemas tu, Qadhi lah. Kira Islam mereka kemas lah. Islam mereka tak macam orang lain lah. Duduk makan kenduri satu meja. Ada 3 orang Qadhi, saya seorang. Saya Qadhi belah Manchester kan. Duduk sekali dengan mereka. Mereka sembang Arab. La na'am, la na'am. Saya la pun tak tahu. Saya na'am pun tak tahu. Yang saya tahu ta'am. No. Jadi saya sembang. Tiba-tiba tuan rumah ni pun jahat. Dia pergi pasang lagu dangdut. Loudspeaker dia atas pokoknya orang Kedah kalau buat kenduri. Loudspeaker dia tu jenis loud hailer tu yang besar tu, corong besar. Corong besar. Dia letak atas pokoknya. Dengar tu kampung. Tok Qadhi main makan kenduri yang Qadhi dengan saya sekali ya. Semua cakap Arab. Dengar bunyi lagu dangdut. Apa dia? Penyanyi dia apa? Mas apa? Mas tak kenal lekat tu. Mas apa? Mas Idayu. Macam biasa kenal sebut nama rencak apa? Okey. Mas tak kenal zakat tu menyanyi. Tok Qadhi diam cakap Arab ke mana dengan saya pun diam. Saya kata awak sengat. Rupanya dangdut dah bagi putih dah percakapan semua. Dangdut Mas Idayu ni. Makanan sampai saya pun putang karpu, sudu semua cukup lah. Nak makan ni. Tekan ayam nak terbang dah. Ayam dalam piring ni, piring licin ayam nak pergi mana tau. Terpelanting saya punya garpu jatuh bawah. Saya tunduk nak ambil garpu tu. Tunduk nampaklah kaki Tok Qadhi Hanam petang ni. Tengok di bawah tu dia rancaknya duk gedik. Tengok. Atas je sengap, bawah ketak. Main dengan dunia ni. Inilah dunia. Di muda tu. Ya. Tu warna-warni dunia. Kalau Tok Qadhi pun meringut, ni muka ada dalam forum ni 14 kali meringut. Tu jagalah sikit dengan dunia ni. Dia boleh menghancurkan kita. Dia boleh menghancurkan kita, tuan-tuan. Kita duk ingat kat Tuhan dah dunia sampai putui. Tu yang saya kata. Ada satu tu imam baca khutbah. Tadi ikut saya cerita benda ni. Tu imam nak baca khutbah. Dia berdiri. Ni di Kedah juga, di Kedah. Dia berdiri, dia pegang mikrofon. Dia kata, hadirin, minta kerjasama. Tolong matikan telefon bimbit anda. Nanti takut mengganggu khutbah Jumaat yang saya nak baca. Semua makmum pakat tutup telefon habis. Ada yang silent, ada yang tutup. Tu imam tertah sekali, takut habis semua. Tu imam dia suruh semua, dia tengok semua pakat tutup, dia pun naik. Masalahnya, dia tak tutup. Dia suruh orang tutup, yang kata tu imam ni pun. Kan? Dia tak tutup telefon tu. Dia bubuh di poket atas.
jubah dia. Dia naik atas mimbar, selesai Tok Bilal selawat semua, dia pegang mikrofon, collar mic. Mikrofon jenis collar tu. Dia bubuh dekat poket. Atas sikit pada telefon dia aja. Dia pun gentam tungkat nak lipat habis semua jemaah ni. Dia baca khutbah. Alhamdulillah. Ui, cengeng. Kita nak lena tak boleh. Kan? Alhamdulillahil qaim. Ui, power gila. Tak, dan 10 minit telefon bunyi. Siapa punya? Imam punya. Dia bunyi, collar mic duduk di poket. No, speaker ada atas bumbung tau. Satu pekan boleh dengar tau. Patutnya telefon tu imam, ringtone dia bunyi macam mana? Ringtone dia kena bunyi Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaihad. Patut macam tu lah. Tapi tuan-tuan, tu imam punya ringtone pun bunyi lain. Pasal apa bunyi lain? Anak dia guna telefon dia semalam tukar ringtone. Dia tak tahu. Bunyi je nak. Tengah-tengah baca khutbah, bunyi gitar. Lagu Piramli twist tu. Dengar satu pekan. Lepas sembahyang Jumaat, polis mai dengan petroka. Lepas tu, polis tanya Tok Imam, khatib hari ni sempoi. Lagu twist. Tuan-tuan tengok dengan dunia ni. Ni kita semua ni. Baju kau pakai selai. Sehari 3-4 lai. Bukan satu warna. Macam-macam warna. Kita dengan dunia kan. Bukan kerti makanan serupa. Mesti belain. Tu dunia. Tuan-tuan boleh lepas. Champion lah. Tengok duit RM5, muka guling. Tengok duit RM1, muka jalain. Tengok duit RM50, muka guling. Tengok duit RM100, muka guling lah. Duit saja tukar muka dah tuan-tuan. Tak. Tak tengok RM100,000 ni. Tengok muka jadi muka apa tu. Tu yang dia kata. Hari daripada ketelanjangan dunia tu pasal apa? Dia merobek hati kita tuan-tuan tahu. Berubat di hospital kerajaan, macam lain. Itulah dunia. Kalaulah kehambaan kita tak cukup kuat tuan-tuan, hari-hari kita kena berlasah dengan dunia ni. Dunia satu hal. Hawa nafsu satu hal. Bisikan syaitan satu hal. Hari-hari berapa banyak benda ganggu kita. Hari-hari. Kalau kita tak kemas sungguh dengan Tuhan, hari-hari kita kena jual dengan dunia. Sebab tu Syekh ni kata, tuan-tuan ada dalam line tadi, saya tengok semua dah jadi kah. Ada. Tadi dah ada gangguan sikit. Tak apa, boleh teruskan. Ada kah? Okey. Apabila kamu melihatnya, hindarkan pandangan kamu dari pakaiannya dan tutup hidung kamu dari bau keserokannya dan yang tidak kekal. Tengok dunia, elakkan tuan-tuan. Sebab apa? Dia memutuskan hubungan langsung kita dengan Allah. Dia bagi putih dengan dunia ni. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kamu selamat darinya dan cobaan-cobaannya. Kalau kita lari, selamatlah kita daripada apa yang boleh menghancurkan kita di balik keduniaan. Apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu, tentu kamu akan merasainya. Apa Tuhan bagi kat kita, mesti kita dapat rasa. Jangan risau. Cuma ukuran Allah, bukan ukuran kita. Hak kita harap, kita tak akan dapat. Kita hanya dapat apa yang Tuhan bagi. Sebab yang dia bagi, dia ukur dengan ilmu dia. Ilmu dia lebih sempurna daripada apa yang kita sangka. Baik. Allah telah berfirman,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua mata kamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Benda-benda Tuhan bagi dekat mana yang dia pilih nak dapat tu, kita tak usahlah duk belak mata nak juga. Apa yang Tuhan dah bagi dekat kita dengan ukuran dia, tuan-tuan, dah lebih selamat. Kita bulatkan biji mata nak kerana apa yang diperolehi oleh orang lain yang Tuhan jadikan ujian bagi mereka terhadap keduniaan, kita nak juga, maka kita juga menempah diri kita dalam kebinasaan. Jangan buat macam tu, nanti kita hancur. Ya. Okey. Okey. Mari kita borak-borak. Okey Ustaz, soalan yang pertama Ustaz. Kalau kita tengok pada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah dah ditunjukkan bahawa dunia ni seperti perempuan tua yang bersolek. Ya. Cerita dia hak Ustaz Apa Abang tu? tadilah. Ya. Dia tak ada nilai, cantik dia kat luar, walhal tak ada nilai apa pun. Tak boleh membagikan kita manfaat dan tak boleh mendatangkan mudarat apa pun kalau kita tahu tentang dunia. Dia bagi kekayaan, tak boleh bagi manfaat pun dengan kekayaan tu. Dia bagi kemiskinan, tak bawa mudarat pun dengan kemiskinan tu. Itu dunia. Pasal apa? Dia sendiri adalah barang yang berubah. Kita nak hidup tetap dengan barang yang berubah. Pasal apa? Dia sebagai bunga-bunga ujian hidup sahaja, tak lebih dari itu. Duduklah kita dengan Tuhan kita macam mana dulu, macam mana kita dipandang di awalnya, duduk macam tu sehingga sekarang. Dan duduk macam itulah buat selama-lamanya. Sebab yang Tuhan bagi itu yang tersangat baik untuk kita. Walaupun luarannya melihat macam tak seronok. Kelemahan, ada rasa tak seronok, ada rasa sedih. Pasal yang tu memang sifat dia. Sifat bari kemanusiaan tu dia macam tu. Tak usah duduk dengan tu. Sebab apa? Dia bukan tahan lama pun. Kita seronok pun sekejap saja. Kita sedih pun sekejap saja. Benda bersilih berganti. Buat apa kita nak seronok dengan keadaan-keadaan yang berganti? Seronoklah dengan qidam dan baqa, sedia dan kekal. Duduklah dengan hak tu. Sebab tu dia sedia dan dia kekal macam tu. Okey. Okey, next. Soalan, silakan. Penonton di studio, silakan. Studio Awani. Okey Ustaz, mereka tak nak tanya, saya tanya lagi dulu Ustaz. Tanya dengan tak tanya ni. Oi, hang tanyalah apa abang tanya. Okey, macam mana cara tak nak bagi agama ni jadi satu benda yang angan-angan Ustaz? Duduk atas iman, jangan duduk atas agama. Agama ni Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, agama pakat kena agama semua. Duduk atas iman tu. Kepercayaan kerana menyaksi. Kalau kepercayaan, orang Yahudi percaya, orang Nasrani percaya, orang Majusi percaya. Beza kita dengan mereka tak mana percaya ni? Apa beza kita dengan mereka? Beza dia, kita tengok dan kita kenal.
Yahudi dia tak tengok, dan bila dia tak tengok, dia tak kenal. Nasrani dia tak tengok, dia tak kenal. Majusi pun dia tak tengok, dia tak kenal. Dia tengok pada kemanusiaan, dia bukan tengok pada kehambaan. Kita melihat dengan kehambaan kita. Di mana kehambaan? Saya tanya hak dalam ni. Suruh tanya, hampa tak tanya, aku nak tanya hampa pula. Helmi. Helmi apa nama? Helmi saja kot. Okey. Helmi, menyut. Ya, Syekh Helmi. Helmi? Terus gambar dia keras. Keras. Tanya lain. Mana hak gambar tak keras memang kita tengok. Dan semua gambar ni dikeras. Karut tu. Muhammad Afiq. Muhammad Afiq. Macam mana yang dikatakan hamba? Mic on. Dekat skrin tu. Yes, Ustaz. Sekali lagi. Macam mana yang dimaksudkan dengan definisi hamba? Hamba. Tak ada apa-apa. Mana boleh? Kalau definisi berdirinya manusia kerana dia ada tubuh, kerana dia ada anggota tubuh, kerana dia ada panca indera, kerana dia ada akal, kerana dia ada fikiran, kerana dia ada perasaan, kerana dia ada berbagai-bagai benda-benda dalaman dia, maka nama dia manusia. Yang dinamakan hamba kerana apa? Oh, tak tahu, Ustaz. Baik. Hang habang lagu tu senang aku nak cerita hang. Yang dikatakan hamba ialah yang selalu melihat Tuhannya, yang tidak pernah putus daripada melihat, menyaksi, mengetahui tentang Tuhannya. Di sepanjang diri dia tu wujud, dia hanya mengetahui tentang Tuhannya, sehingga menimbulkan keterujaan pada pengetahuan dia, pada pandangan dia, pada pahaman dia, menimbulkan keterujaan. Dan daripada keterujaan tu dia mengetahui atas sifat-sifat Allah yang Allah letak dekat dia, dia mengetahui bahawa dia sangat-sangat teruja kepada sifat-sifat ketuhanan sehingga membangkitkan kehambaan dia. Maka memandang kepada sifat Tuhan sehingga terbangun kehambaan, itu bernama hamba. Pasal apa dia jadi hamba? Sebab dia melihat Tuhan dia jelas. Yakin sungguh dia menyaksi Tuhan dia. Maka ketika tu terbangunlah kehambaan dia tu. Maka apa dia hamba? Yang kata hamba ni Muhammadur Rasulullah. Maka itulah hamba. Maka ketika tu terbangun kesempurnaan hamba. Bila hamba tu sempurna kerana melihat kesempurnaan Tuhan, maka bila dia duduk pada kemanusiaan dia akan menjadi nilai insaniah. Kan kemanusiaan biasa, kemanusiaan yang ada nilai insaniah. Laqad khalaqnal insan. Laqad khalaqnal insan. Telah aku jadikan insan. Telah aku jadikan insan. Insan ni apa? Insan ni kombinasi antara hamba dan manusia. Kombinasi sempurna antara kehambaan dan kemanusiaan. Bila dah manusia itu sempurna kerana kehambaan dia yang sempurna, terbitlah pada manusia itu sifat-sifat dia sebut dengan akhlak. Terbitlah akhlak. Apa dia? Mula-mula sekali, akhlak ma'rifah. Kenal. Terbit dekat manusia ni orang yang mengenal. Akhlak dia akhlak mengenal Tuhan. Bila ada akhlak mengenal, keluarlah akhlak-akhlak orang Muslim. Apa dia? Malu, redha, sabar, tawakal, tenang,
lapang, terbit semua ni. Maka ketika tu sempurnalah kemanusiaan dan kehambaan. Bila sempurnanya kehambaan dan kemanusiaan, maka ketika itu juga sempurnalah ketuhanan. Selagi hamba tak sempurna menjadi hamba, maka tidak terbangun ketuhanan tu. Okey. Okay. Okay, next. Ya, siapa angkat tangan? Silakan. Nakib, silakan Nakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, seperti mana kita tahu Malaikat Jibril ada turun untuk mengajar Nabi Muhammad satu ketika dulu, mengajar mengenai Islam, iman dan ihsan. Nak tanya Ustaz pasal ihsan, Ustaz. Ihsan nak kita duk cakap ni. Lagu mana terbit ihsan? Apabila naqib solat. Kenapa naqib solat? Kerana naqib melihat Tuhan. Naqib solat bukan pasal neraka. Naqib solat bukan pasal syurga. Naqib tak solat kerana dunia dan akhirat. Naqib tak solat kerana pahala dan dosa. Naqib solat kerana naqib melihat Tuhan. Dan seandainya tercedera sedikitlah keyakinan naqib terhadap melihat Tuhan, naqib sangat-sangat percaya Tuhan sentiasa melihat diri naqib. Maka tu dinamakan ihsan. Perkataan paling senang nak sebut ihsan apa dia? Kenai. Kenai itulah ihsan. Maka dengan kenai mewujudkan rasa. Tak ada kenai, tak ada rasa. Tak usah sembang lagu mana lah. Tak kenai, tak ada rasa. Tak percaya. Saya bagi contoh. Kita tengok wayar duk lekat di pelang rumah, tempat arus elektrik, kita nak sambung pergi kepada benda-benda. Kita punya device ni, kita ambil wayar, sambung di pelang. Dan wayar tu bocor. Nakib berani tak boleh pegang? Tak berani, Ustaz. Pasal apa nakib tak berani? Sebab ada rasa takut. Sebab nakib kenal kata tu wayar elektrik. Betul, Ustaz. Betul kan? Tapi wayar elektrik yang sama. Wayar elektrik yang sama tak pelekat di pelang, duk tergolek atas lantai je. Wayar dia bocor. Nakib berani tak pegang? Berani, Ustaz. Pasal apa berani? Pasal nakib kenal. Kata wayar tu tak ada arus. Betul tak? Betul, Ustaz. Saya letak cabai Melaka atas piring. Saya letak cabai Melaka jeruk atas meja dengan dalam botol. Kalau nak suruh Aqib makan, Aqib nak ambil hak mana nak pergi kurang pedas? Yang jeruk tu, Ustaz. Pasal apa ambil hak jeruk, awak tak ambil hak betul? Sebab kenal, Ustaz. Ihsan tu kenal. Sebab tu bila orang semayang dengan kenal, dia tak harap apa-apa pun. Dia buat kerana dia kenal Tuhan dia. Sebab tu Nabi kata, Islam tak sempurna. Iman pun tak akan sempurna melainkan ada ihsan. Tak usah yang tu lah. Saya bagi contoh kat Nakib. Saya letak duit RM1 atas meja. Duit RM5 saya letak atas meja. Duit RM10 saya letak atas meja. Duit RM20 saya letak atas meja. Duit RM50 saya letak atas meja. Duit RM100 saya letak atas meja. Suruh Nakib ambil duit tu, Nakib ambil duit mana?
Baik 100 Ustaz. Tak cukup kenal. Tak kenal. Kalau kenal ambil semua sebab semua duit. Ya. Ni kenal. Kalau tak kenal semayang pun merapu yang banyak. Baik. Okey Nakib. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Baik. Baik, jazakallah. Okey Ustaz, ni soalan daripada Idris. Ni. Ini soalan ni selalu bermain-main di arena makrifat ni Ustaz. Apakah yang dikatakan solat wusta tu Ustaz? Solat wusta tu solat yang berat nak buat. Tapi boleh buat. Dia sebab dia berat. Dulu, masa Nabi Muhammad SAW, dia bawa semayang turun mai jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata bawa apa tu? Solat. Awak banyak sangat. Ni Tuhan bagi. Inilah minta kurang. Pasal apa? Umat hang tak dapat buat. Malunya hampirlah minta permintaan hang Tuhan tak tolak ya. Selagi umat hang tinggal tak buat. 9 kali berulang. Sekali pergi korang 5%. Sekali pergi diskaun 5. Sekali pergi diskaun 5. 9 kali pergi. Diskaun sampai tinggal 5 waktu daripada 50 waktu. Nabi Musa kata, tak boleh. Umat hang tak cukup kuat nak buat ni. Nabi kata, nak minta tinggal berapa? Minta tinggal 3 sudah. Buang 2. Nak buang hak mana? Buang solat subuh dan buang solat asar. Dua-dua solat ni cukup berat nak buat. Tuan-tuan tengok bila tak buang. Tuan-tuan tengok subuh dengan asar ni. Hak duk buat dia mana? Hak duk buat dia hak nak mati lah. Hak tak mati ni balong nak buat. Sebab dia berat. Ya Muhammad, perintahkan ahli keluargamu supaya solat dan sabar dalam melaksanakannya. Kami tidak menuntut kamu mencari rezeki. Malah kami yang beri rezeki kepada kamu. Dia kata suruh ahli keluarga hang sembahyang dan suruh sabar. Pasal apa? Nak buat dia cukup susah. Sembahyang hak mana? Sembahyang kita hak dengan Tuhan tu. Kehambaan dengan ketuhanan tu cukup susah. Sembahyang di luar had dengan kemanusiaan ni senang nak buat. Ramai orang boleh buat pun. Sembahyang dengan Tuhan tu. Nak kena tahu sembahyang tu apa. Tapi kalau boleh buat, hebat lah. Okey Ustaz, soalan daripada Muhammad Rizan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, rasa bila kenal tu rasa yang macam mana dalam hidup kita ni sehari-hari Ustaz? Macam mana tu yang dikatakan rasa tu Ustaz? Makan gula rasa guna. Manis Ustaz. Makan cabai rasa guna. Pedas. Rasa manis tu rasa seronok dengan manis tu. Abang betul-betul. Makan gula ni rasa manis tu rasa seronok. Rasa seronok lah dengan manis tu. Betul lah tu. Bukan rasa manis, rasa seronok. Dapat kedai Tuhan rasa guna. Seronok lah. Tapi saya sebab tu macam mana rasa seronok. Rasa seronok kedai Tuhan tu. Betul. Sekarang ni kalau kita rasa sayur gitu, Ustaz macam mana? Hiba? Tak. Sebab kalau kita tengok benda-benda tu memang kita, kalau kita ingat tu kita rasa hiba. Macam mana tu Ustaz? Ya, macam mana apa? Sebab Tuhan dekat dengan kita, sebab tu badan jadi hiba. Betul. Rasa tak Tuhan dekat tu? Rasa Ustaz. Antara rasa tu tak perlu, hal lain tak perlu. Yang dekat tu Tuhan. Kalau apa lagi yang dekat dengan kita tu Tuhan. Ya Allah, memang. Tak payah risau. Boleh rasa takut, boleh rasa malu, boleh rasa tak layak, boleh rasa sayu. Jangan risau. Tu semua rasa-rasa yang membawa
kita mendekati dia. Ya Ustaz, ya Ustaz. Sebenarnya Ni- suami tak ada ni, saya yang ada kat sini Ya. dua orang. Dia, Tak apa, tak apa. dia satu family ni Ustaz. Satu Ya, family betul. minat ilmu ni Ustaz. Kenapa? Ni Muhammad Rizal ni satu family dia peminat ilmu Ustaz. Betul. Baik. Baguslah, bagus. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Azmali. Ustaz, macam mana nak tahu dah kenal ke tak? Melalui sifat dan asma' ke macam mana Ustaz? Apa rasa bila kenal, saya tanya nak tahu kenal. Tak ada siapa rasa ni. Rasa lagu mana? Nak tahu kita kenal ke tak? Bila tak ingat Tuhan, rasa lagu mana? Bila ingat dia, rasa lagu mana? Nak tahu pula, ingat ke tak ingat, benda hak Tuhan buat, seronok dah nak buat. Benda hak Tuhan tak bagi buat, seronok dah nak buat. Okey. Okey ni Ustaz, ni daripada Cik Burhan kita. Okey, saya baca. Muhammad Rasulullah, dalam terjemahan bahasa Melayunya, Muhammad utusan Allah. Ada juga diertikan Muhammad pesuruh Allah. Adakah ini kata yang berbeza atau bagaimana Ustaz? Minta pencerahan. Dia istilah je. Sebut Rasul ke, sebut pesuruh ke, sebut messenger je. Bahasa dan dialek je, tak penting lah tu. Kan tahu Muhammad itu adalah hamba dan dia Rasul. Sudah, bahasa buat apa kita nak kalang kabut. Kalang kabut. Okey, next. Silakan. Tanyalah Ustaz. Silakan. Ngaji apa sengak macam ni Ustaz? Ni Nakib mengaji forum. Ni forum senyap dan sunyi. Buat macam mana? Baik, Nakib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Abang Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya soalan kedua lah. Lepas belajar ilmu ni, jadi dapat tengok video-video Ustaz, tengok video Abang Ali, di sedikit sebanyak lah dia dapat melihat, dapat lebih mengenal pandangan Allah, kesempurnaan pandangan Allah tu terhadap diri kita ni lah. Jadi kadang terfikir kenapa Allah dia pandangan Allah tu sangat sempurna dekat diri kita tu. Kenapa pandangan Allah tu sangat sempurna dekat diri kita ni? Kita macam mana nak cakap lebih kurang macam kenapa Allah sayang sangat kat kita ni, Ustaz? Boh Ustaz, boh. Hak ni mutlak sifat dia yang siapa kali tanya ni. Lah ni saya jadi anak Nafik. Okey, Roket. Apa nama? Nakib. Ustaz. Saya jadi anak Nakib. Okey. Saya anak sulung Nakib. Kita duk makan nasi, saya tanya Nakib, "Ayah, pasal apa ayah sayang sangat kat abang?" Nakib nak jawab macam mana? Tak ada sebab sayang Ustaz. Salah. Dia ada sebab. Sebab anak.
Sebab nakik bukan sayang kat anak. Nakik nah abah. Abah sayang kat hang sebab hang tu diri abah. Ya. Sebab hang bukan diri hang. Hang diri abah. Hang mai dari abah. Sayang tu sifat abah. Kalau abah sayang kat hang, tu sifat hang sendiri. Sedangkan hang tu daripada sifat abah. Sebab hang tu abah. Hang tu diri sempurna abah. Sebab tu abah sayang kat hang. Faham jawapan tu nakik noh? Boleh convert kot jawapan tu. Faham. Baik. Pasal apa? Pasal apa Tuhan sayang kat nakik? Pasal apa Tuhan sayang kat nakik? Pasal bukan diri nakik, diri dia. Diri kesempurnaan yang mestilah dia sayang. Okey kot? Okey. Nakik tanya ni hak orang tak tanya lagi. Dan kita belajar Futuhul Ghaib ni bawah Abdul Hikam lagi. Tapi dia tanya soalan tu hak duduk atas Gunung Everest. Tak maaf, Ustaz. Tak apa nak. Bukan saya marah. Tapi dia nak habaq kita. Dia nak habaq. Saya tak marah pun. Dia nak habaq. Tuhan nak habaq kat kita. Aku bukan ada level. Aku nak tanya, aku nak habaq, kau habaq. Aku kira level mana pun. Sebab diri aku bukan terikat dengan undang-undang. Hampa terikat dengan undang-undang. Soalan SPM tak bagi dekat orang buat bachelor. Soalan bachelor tak bagi dekat orang buat master. Soalan master tak bagi dekat orang buat PhD. Tapi Tuhan kata, Tuhan bukan aku. Ya. Sebab tu nakik bertanya. Pasal dia nak cerita kat kita semua. Dia bukan pilih hang geng mana, hang orang mana, aku nak bagi, aku bagi ya. Okey kau, okey kau. Okey, nakik. Baik. Tak apa. Steady. Ustaz. Baru dua kelai lek lu. Baik, ni daripada Rezaini Ustaz. Dia tanya ni pun macam nak kena agak ni. Ustaz, apa maksud ana al-haq? Ni. Ana al-haq tu bahasa orang. Bahasa Tuhan la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Bahasa manusia kata ana al-haq. Itu bahasa yang ditulis oleh manusia. Bahasa yang Tuhan kata dalam Quran. Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Maka bahasa manusia tulis nak cerita apa yang Tuhan nak apa. Manusia pun menulis ana al-haq. Akulah yang benar. Baik. Okey Ustaz. Baca dekat buku tu. Gatal pergi baca tu. Bacalah Quran bagi faham elok tu. Itu baru baca buku tu. Tidak serabut Ya, serabut sekejap lagi. Okey Ustaz, sebelum saya buka laluan pada Tuan Wan Azmi kita, saya nak tanya soalan daripada ni Umi daripada Singapura Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya rumuskan pengenalan itu dengan rasa dan menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala pada diri ini Ustaz? Level kedua boleh. Level pertama tak dah. Okey, baik. Okey, Tuan Wan Azmi, silakan. Mana pergi? Ya, silakan. Kalau tak kita pergi soalan. Waalaikumsalam. Ya Wan. Sorry lambat. Tak apa Wan. Tak apa. Relai saja dada saya Ustaz. Saya nak tanya sikit kalau boleh pencerahan daripada Ustaz lah. Ya. Berkenaan dengan solat kita Ustaz. Ya. Apakah berdiri itu, apakah rokok itu, apakah sujud itu, apalah. Mai saya abang. Dengar baik-baik. Ya, insya-Allah. Dalam Quran Tuhan kata wa sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh.
Seluruh alam ni dengar dan patuh. Yang tak patuh ni akal. Ya. Akal tak mau patuh. Dia banyak telaah sangat. Maka, kenapa kita berdiri? Nak tunjuk betapa patuhnya tumbuhan terhadap Tuhan. Dia diperintah tegak berdiri sampailah dia tak tunduk lagi. Ya. Kenapa kita rokok? Binatang 4 kaki duduk rokok daripada mula jadi sampailah tak bangun-bangun lagi. Kenapa kita sujud? Ketui batu duduk sujud daripada dia mula jadi ketui batu sampailah dia duduk sujud tak bangkit-bangkit lagi. Kita nak ambil yang tu lah. Wa sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Simbolnya berdiri, rokok dan sujud. Itu simbolnya bagi diri. Kalau tak buat yang tu, kita tak ada beza dengan Yahudi. Kita tak ada beza dengan Nasrani. Kita tak ada beza dengan Majusi dalam hal ibadat solat. Bila ada yang tu, berbezalah kita dengan mereka. Tu pun dia tak suruh buat lama. Dia suruh buat 3 kali bacaan tasbih saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Panjang-panjang tu saja sujud. Tetapi nilai dia sama dengan ketui batu hadut tunduk sampai hari kiamat. Okey. Okey. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ni Ustaz, ni Cik Burhan tanya lagi. Dia ada rujuk kamus lagi ni Ustaz. Main-main kita sembang sikit Ustaz. Dalam kamus kata hamba tu suruhan. Berarti kita ni suruhan Allah kan Ustaz? Kau macam mana yang kata suruh ni apa dia Ustaz? Ni, yang tulis kamus tu Allah Ta'ala kan? Manusia. Kalau hak tulis tu manusia, dia pakai akal dia sebut. Yang kata hamba, kalau Tuhan suruh kita, suruhan, Tuhan lemah, memerlukan kita untuk buat kerja dia. Jadi jangan duk pakai kamus sangat, dia mengetik banyak orang tu. Kamus kata suruhan ni kita ni hamba Tuhan. Tuhan betul-betul lemah, memerlukan hamba untuk buat kerja dia. Okey. Okey tu. Baru nak cari kasut Ustaz. Okey, siapa dia? Boleh. Boleh. Soalan tuan-tuan ni, soalan hak bagi sumbu pelita saya lah. Baru terbakar. Tuan-tuan tanya soalan tak nampak macam baru belajar, apa nampak belajar banyak tahun. Banyak tahun. Baik, Ashraf silakan. Ashraf Adli silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ashraf. Ni kalau Ustaz boleh buka, Ustaz bukalah. Kalau tak mau buka tak apalah. Saya nak tanya juga. Ada satu hadis tu ketika Nabi dah mati, Sayyidina Abu Bakar bila orang semua tak tenang kan, dia kata siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa yang sembah Tuhan, Tuhan tak pernah mati. So istilah sembah tu macam mana Ustaz? Kenapa keluar perkataan sembah? Sesuatu yang hebat, kita akan jadi teruja. Maka teruja disebut dalam bahasa, disebut sembah. Bila sebut dalam bahasa, disebut sembah. Keterujaan. Tetapi bukan pada Tuhan. Nak mendekati faham ilmu, dia sebut sembah. Dan saya nak tanya Ashraf, perlukah Tuhan disembah? Tak perlu. Tak perlu apa perkataan sembah. Adakah itu yang dikatakan aurat Muhammadiyah tu? Muhammadi tu? Dah, bukan yang tu, bukan yang tu. Perkataan sembah tu kenapa orang boh? Kenapa orang boh? Kenapa orang boh? Perkataan sembah tu. Tidak ada Tuhan yang disembah. Dia boh perkataan sembah. Kalau Tuhan perlu disembah, lemahlah Tuhan tu. Tak jadilah perkataan dia muhu bin nafsih. Dia berdiri sendiri. Sebab perlu kepada sembah. Betul. Perkataan sesuai Ustaz, bergantung kan?
Hamba. Hamba. Sujud saja sembah. Sujud saja sembah. Tunduk saja sembah. Kalau sembah, kena ada dua. Tuhan satu, kita satu. Tuhan ada di mana waktu nak sembah? Tu kata doktrin Ustaz. Doktrin ni lama lah. Kita dah tahu dah doktrin, jangan pakai. Gunalah bahasa yang kita boleh faham dan boleh tahu. Tak sebenarnya perkataan sembah. Hindu sembah, Cina sembah, kita apa sembah juga. Tak ada beza Ustaz noh. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Tak valid lah Ustaz ya. Kalau sembah yang kita duk faham tu Ustaz noh. Kalaulah kita boleh sembah Tuhan, Tuhan lemah dan Tuhan sebenarnya tak ada nilai pun. Kerana boleh disembah oleh yang lain. Dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan mengharap sembahan yang lain. Dia tak layak jadi Tuhan. No, saya orang pertama akan kata, saya jadi Tuhan lah kalau macam tu. Jadi Ustaz. Ya. Pasal apa asas tauhid ni tak diajak dari kecil no? Pelik lah. Pasal orang Nasrani, puak-puak British ni tahu ilmu tauhid ni kalau ajak daripada kecil, manusia tak heran dengan benda dan dia tak boleh menguasai manusia. Dia nak kuasai manusia tu, nak buat bagi dia boleh dikuasai, lemahkan dia dengan benda. Maka nak bagi lemahkan benda, hilangkan pahaman Tuhan pada diri dia. Hilangkan pada diri dia dengan memaham tentang Tuhan. Supaya dia jadi heran dekat manusia. Maka dia akan jadi orang yang akan ikut manusia, takut pada manusia. Sebab tu dia tak ajak dulu. Baik. Okey. Okey Ustaz, ni daripada Muhammad Rizal lagi. Kenapa Nabi ketak Ustaz bila dapat wahyu yang pertama tu Ustaz? Ketak pasal beza Tuhan dengan orang. Beza Tuhan dengan orang. Rizal. Yes. Ya, Rizal. Okey, Rizal. Ya. Bila ambil senapang letak di muka Rizal, ketak. Oh. Ketak tak? Ketak. Pasal apa ketak? Takut. Pasal senapang beza dengan Rizal. Ya, oh. Oh, lagu tu. Oh, bulat. Oh, lagu tu. Ambil ulang tudung senduk. Ambil ulang tudung senduk. Letak depan Rizal. Ketak tak? Ya. Pasal dia beza. Sebab tu Nabi ketak. Sebab Tuhan tu beza dengan dia. Allah. Betul. Bukan dia dengar apa-apa yang dibisikkan ke macam mana. Tak payah dengar bisik apa. Beza je mesti ketak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ambil mai harga 7-8 ribu jadi gelang. Letak di tangan Rizal. Ketak lah. Ambil emas. Adalah. Adalah apa memang ketak. Dengan ketak. Ketak takut orang ambil. Ketak campur nebus semua dah. Baik Ustaz. Ni soalan daripada Ruzaini. Jawapan yang saya nak habaq pada persoalan tadi ialah mestilah ketak. Sebab Nabi Muhammad melihat perbezaan Tuhan dengan dia. Ya. Saya cakap dengan Ustaz pun ketar ni. Dah ketak dah. Okey dah. Okey. Terima kasih. Faham. Okey Ustaz. Ni daripada Ruzaini Ustaz. Ustaz mohon pencerahan tentang 4 rahsia. Apa dia rahsia ni? Sifat hidup rahsia berlakon. Silakan Ustaz. Maaf, soalan saya tak faham ni. Saya tak boleh jawab, tak okey. Okey, baik. Okey, kita skip. Okey, Afiq pula tanya Ustaz. Ustaz, dalam ilmu kenal Tuhan ni, kita nak kenal Tuhan atau dia nak dikenali? Dalam keadaan ini, adakah dia memilih
kita memilih atau dia pilih? Macam benih dah. Sekali lagi. Okey, dia habaq dalam ilmu Tuhan ni, kenal Tuhan ni, kitakah nak kenal Tuhan atau dia nak dikenali? Dan dalam keadaan ini, adakah kita memilih atau dia pilih? Macam mana tu Ustaz? Ni, dalam ilmu kenal Tuhan, bukan mengenai Tuhan, mengenai diri tu. Tuhan tak nak siapa boleh kenal Yang Tuhan nak kita kenal diri kita yang dia kenal tu. Dia nak buat apa, kenal dia nak buat apa, kenal diri baru ada faedah. Kenal Tuhan tak ada faedah. Dan dia nak kita kenal diri kita. Kita tahu diri kita. Apa bukti Tuhan nak kita kenal diri kita? Dia suruh baca Quran. Bila baca Quran tentang sifat-sifat Allah, yang bangun siapa? Tuhan ke kita? Kita. Lepas tu dia suruh kenal diri kita, bukan diri dia. Nak buat apa diri dia kalau kenal pun? Pegang tak boleh, tengok tak boleh, rasa tak boleh. Diri kita boleh pegang, boleh tengok, boleh rasa. Kalau gitu, mengaji ilmu Tuhan ni nak kenal siapa? Nak kenal Tuhan kan, nak kenal kita. Kenal diri kita yang dikenal Kenal diri Tuhan. kita, bukan kenal Tuhan tu. Kenapa tak payah kenal Tuhan? Kenal diri kita, automatik kenal Tuhan siapa? Macam mana? Bukan saya bagi. Diri kita ni apa? Bodoh. Yang pandai siapa? Allah. Diri kita ni apa? Lemah. Yang tak siapa? Allah. Yang hina ni siapa? Kita. Yang mulia siapa? Allah. Yang miskin ni siapa? Kita. Yang kaya siapa? Allah. Tak payahlah pergi kenal dia. Kenal kita sudah lah. Automatik lah kenal dia. Ilmu kenal Tuhan, ilmu kenal Tuhan. Melugai dengar. Kenal Tuhan lah sangat. Diri hang pun tak kenal Tuhan. Apa barang? Okay, next. Silakan. Dia keluar ada soalan-soalan yang macam best lah. Silakan. Sengak terus. Syana, hang cerita sikit Syana. Siapa angkat tangan? Syana. Silakan Syana. Cerita sikit. Okey lah. Dia nak tanya Ustaz, dia nak tanya. Kita kongsi-kongsi lah Ustaz. Saya tak tahu lah, nanti kan tak takut soalan ni nanti sekarang kita kongsi-kongsi lah Okey. Nak tahu takut. Ni lapik dulu. Nanti kan kena bom. Okey Ustaz. Dia sangat nyata Ustaz, tapi dia sesembunyi apa benda tu Ustaz? Dia sangat nyata, tapi seluruhnya tapi dia main sembunyi-sembunyi. Mana Ustaz? Lah ni saya nak tanya pula. Syana ni sembunyi kan nyata? Saya nyata Ustaz. Nyata. Habis tu takkan ada sembunyi. Saja. Dia terang, dia nyata. Terang, boleh sentuh, boleh pegang, boleh rasa. Dia tak nak sembunyi. Kalau Tuhan buat kita ada sembunyi diri dia zalim. Dia tak zalim. Cuma kita saja yang tak tahu kata tu dia. Tuhan tak pernah letak. Dia main acik-acik ni yang payah sikit tu. Dah. Kita yang buat macam tu. Dia tak pernah buat macam tu. Kita yang nak main cak ciluk dengan dia ni, kita yang nak main. Dia tak nak buat gitu. Dia memang nyata semua. Dia buat turun hujan. Dia buat turun hujan. Kita nampak ilmu dia kan, kita nampak hujan. Kita nampak ilmu dia. Kalau begitu dia akan salah habaq, kita yang salah tengok. Kita salah tengok. Kita nampak hujan. Kalau begitu dia tak sembunyi lah. Kita yang salah tengok. Betul lah. Ustaz, adakah itu sama-sama atau buta terus Ustaz? Kau macam mana? Itu bukan buta, itu 50 bos tangkai.
Baik. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik Janas. Okey, baik. Okey Ustaz, ni soalan dari awal tadi saya nak tanya. Sebenar-benarnya Ustaz, tubuh kasar ni apa dia Ustaz? Tubuh kasar saya ni, apa dia sebenarnya? Tubuh kasar adalah mutiara indah bagi kehambaan. Sebab tidak ada makrifat, tidak ada hakikat, tidak ada tarikat, melainkan tertegaknya syariat. Jadi tubuh kasar inilah mutiara paling indah bagi hambaan tu. Dia nak nyata diri dia tentang Tuhan, diri dia memandang Tuhan, tempat nyata dia adalah pada tubuh kasar. Jangan sia-siakan tubuh kasar ni. Baik. Kalau tidak, tentu Nabi tak suruh kita selalu berwuduk, pakai yang elok-elok, makan yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Hak tu roh cakap kan manusia bercakap? Roh. Tetapi kenyataannya dari mana? Di tubuh. Tidak, Nabi tak suruh makan hak baik-baik. Awak roh makan nasi ya? Tak. Tubuh makan nasi. Pasal tubuh tu mutiara indah kepada roh. Ya. Roh dia tak boleh kembalikan diri dia. Melainkan tubuh tempat ganti. Maka jaga tubuh. Biar tubuh seperti roh. Kalau kita tak jaga tubuh, roh akan lemah. Roh akan jadi corrupted. Ya. Roh akan jadi yang tak sempurna. Tempat kena esok tubuh juga. Ya. Tetapi bila duduk dengan kehambaan, duduk dengan kerohanian yang tinggi, janganlah kita duduk pada seronok tubuh yang tak, orang panggil apa, keruan, yang dia tak tahu hujung datuk tak mana. Jangan duduklah bagi jadi tubuh macam tu. Bagilah tubuh jadi elok. Jadi Ustaz, tubuh ni burak yang gelupak tu lah Ustaz, betul ya? Ya, kenderaan bagi roh. Ya. Baik. Dia tak abang dunia saja, dia abang akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak abang dunia untuk kebaikan. Dia abang wafil akhirati hasanah. Akhirat juga dia abang kebaikan. Maka bukan roh saja, bukan tubuh saja. Diri yang tahu tentang roh dan tubuh tu yang kena kemai. Yang lain semua Tuhan buat dua. Diri kehambaan Tuhan tak buat dua, Tuhan buat satu je. Yang lain semua dua. Tuan-tuan tengoklah semua dua. Berpasang-pasang. Kami jadikan kamu berpasang-pasang. Maka demi nafsu, demi jiwa, demi diri dan kesempurnaannya. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa kamu, demi kehambaan kamu, demi kerohanian kamu dan kesempurnaan dia. Dia tak ada pasang. Sebab tu roh tak ada nilai, jasad pun tak ada nilai. Yang bernilai adalah hamba. Sehingga Allah tak ada nilai, Muhammad tak ada nilai, Adam pun tak ada nilai. Yang bernilai itu hamba. Ya. Roh sembunyi. Allah Ta'ala sembunyi diri dia pada Muhammad. Muhammad sembunyi diri dia pada Adam. Adam sembunyi diri dia pada aku. Aku sembunyi dia pada Al-Haq. Benar. Baik. Jadi Ustaz, kalau sebut Allah pun yang tu juga. Kalau sebut Muhammad pun yang tu juga. Kalau sebut Adam pun yang tu juga. Tapi yang mana? Yang mengetahui Allah, yang mengetahui Muhammad, yang mengetahui Adam. Maka disitulah Allah, disitulah Muhammad, disitulah Adam. Di mana? Di aku tu. Aku mana? Aku dia ke aku? Aku dia. Aku dia. Di mana aku dia? Duduk dekat aku.
Ya. Okey Ustaz, soalan? Ya, silakan. Kadang-kadang dia main pujuk, kadang-kadang dia main jerkah Ustaz. Itu memang kaedah dia ke Ustaz? Kaedah sebab dia sayang. Kadang-kadang dia jadi Firaun. Dia kena jerkah sikit. Kadang-kadang dia jadi Abu Jahal. Dia kena tempik sikit. Kadang-kadang dia jadi Yunus. Dia kena gosok sikit. Kadang-kadang dia jadi Muhammad. Dia kena bisik-bisik sikit. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Siapa dia angkat tangan tadi tak tahu? Nakib lagi. Silakan Nakib, silakan. Ulun dia. Silakan. Silakan Nakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya zikir yang kita ucap selalu, contoh macam subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua tu adakah dia merujuk kepada Allah atau diri kita, Ustaz? Diri kita. Suci dalam pandangan Allah, dia panggil subhanallah. Besar dia panggil dalam pandangan Allah, dia panggil Allahu Akbar. Tidak ada yang Tuhan tengok melainkan kita, dia panggil la ilaha illallah. Dan sangat-sangat indah dalam pandangan dia panggil alhamdulillah. Kalau kita sebut ke mana pun, benda tu tak tingkat Tuhan. Benda tu balik kat kita, dia membangunkan diri kita kalau kita tahu. Nabi kata sebut banyak-banyak. Lagi diri yang akan terbangun pada Jumaat. Okey. Tu satu level lah. Sebutan. Dia zikir bukan sebutan. Dia zikir adalah kehidupan. Dia pecah banyak. Beratus lagi hal zikir ni. Tapi salah satu adalah dengan qauli, dengan sebut. Zikir tu bukan sebut. Zikir tu ingat. Kalau kita kata la ilaha illallah tu zikir. Kita kata alhamdulillah tu zikir. Kita kata apa tu subhanallah tu zikir. Orang bisu nak kata guna. Jadi orang bisu tak zikir. Baik. Tu satu kaedah zikir. Dia ada zikir lain lagi banyak ni. Banyak lagi. Zikir apa ni hebat? Zikir kehidupan tu. Nampak? Okey Ustaz. Ni daripada Zulfikri. Terima kasih Ustaz. Baik nanti. Zulfikri tanya Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, selepas mati ni kita masih menikmati dan belajar seperti dekat dunia ni kah, macam mana Ustaz? Nabi kata, apabila matinya seorang umat Adam, maka terputuslah dia dengan dunia dia. Abang putih dah, tak ada apa dah. Nak belajar ke, nak apa, nak kekah, nak tabuh orang pun buat masa hidup. Masa mati tak dah. Nak kenal pun kenal lah masa hidup. Masa mati tak diperintah dah. Baik. Okey Okey Ustaz. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu. Okey. Ada. Siapa tu Farid? Encik Farid, silakan. Dia pas dekat dia punya taujah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Puan, silakan. Ustaz, saya nak tanya, apa yang dimasukkan 7 petala langit, 7 petala bumi? 7 petala langit, abang, hebatnya ilmu Tuhan dengan 7 yang di atas. Hebatnya ilmu Tuhan yang 7 ada di bawah dan 7 ada di atas. 7 ada di bawah tu adalah kita. Petala langit, petala bumi itu simbol dia. Yang 7 tu ada kat kita. 7 sifat ma'ni Tuhan, Tuhan dah letak kat kita. Tak percaya. Buka surah Al-Mu'minun ayat 17. Tengok dia kata pasal 7. Buka ayat tu baca. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz.
Boleh kot. Ni untung tak? Bagi saya grup ni untung tak? Grup ni untung betul tak? Awal-awal lagi Ustaz dah buka yang besar tadi tu. Itulah depa tanya tu nak tanya saya apa dia tanya. Besar sungguh dia dapat tu. Semua soalan hak dia tanya adalah pengajian HD tu. Itulah. Yang hilangkan Muhammad, yang hilangkan Allah, hilangkan aku tu besar sungguh tu. Halah ni dalam kumpulan ni saya tak pernah expect ada orang nak tanya soalan macam ni. Okey tu. Naqib tanya. Dia tanya sebenarnya Tuhan kata aku kan perlukan syarat untuk nak abang. Ini aku abang, ini aku tak abang. Tuhan abang semua. Baik. Orang lain bertahun pun nak dapat. Ni kumpulan besar tu boleh tak tanya. Bukan nak lupa sini aku nak gangar tak tanya apa. Mai tahun ni dia bertanya. Bertahun tak dapat ni. Awal semua dapat. Tu lah saya sampai terkejut. Maaf Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Saya kata dah. Kalau Naqib sendiri nak tanya, Naqib tak boleh tanya. Sebab Naqib jahil. Tetapi bila Tuhan letak kealiman, dia letak alim dia di belakang, maka Naqib dah hilang. Yang tinggal Tuhan. Betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ni pasal tuan-tuan duduk pada permulaan nak belajar. Maka kita akan melihatlah pada kemanusiaan tu. Tetapi tu kita ingat. Tuhan kata hak tu yang hang ingat. Aku nak bagi bukan macam-macam hang ingat. Sebab aku bukan terikat dengan apa-apa undang-undang yang hang buat. Undang-undang tu hang yang buat, hang yang terikat. Aku tak terikat. Malah aku tak pernah terikat dengan undang-undang yang aku buat sendiri. Aku tak terikat. Tambah yang hang buat lagi aku tak terikat. Baik. Okey. Tu siapa dia tanya? W apa Wan? Tuan Azmi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada sikit lagi Ustaz. Ya. Kata kita bermimpi Ustaz. Kita melihat kita. Siapa yang melihat sebenarnya tu? Saya habaq lah. Ya. Sebenarnya Wan bermimpi melihat Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan kata dalam Quran, wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, kenapa tak kamu tengok? Apa dia? Aku yang ada. Yang hang tengok tu diri aku, bukan diri hang. Tetapi pasal aku tak menyamai, aku tunjuk tempat terbaik. Apa dia? Raya. Jom raya. Gelai. Guru saya bercerita dengan saya bulan sudah. Saya duduk sembang dengan dia. Saya kata saya mimpi jumpa Tuhan. Saya kata kat dia. Saya mimpi jumpa Tuhan. Dia kata, "Han buat macam mana?" Dia duduk belik sana, saya duduk belik sini. Satu kawasan yang transparent. Saya nampak tangan. Saya nampak tangan dia main pegang tangan saya. Pegang tangan saya, tarik di belah dia. Bila tangan saya tarik di belah dia, tangan dia hilang. Tinggal tangan saya. Lepas tu, guru saya kata kat saya, "Hang macam tahu-tahu, semalam aku mimpi jumpa Tuhan." Saya kata, "Hang jumpa macam mana?" Dia main kat aku dengan 8 keadaan. Dan semua hak main tu indah-indah. Lepas tu, dia tanya aku, 8 tu dia tanya aku, antara 8 ni, mana hak betul-betul Tuhan? Akulah. Maka aku jawab, dia kata aku jawab, akulah Tuhan. Ustaz. Canas, betul tak? Canas. Ustaz,
Betul lah yang hang kata sana oi. Depa ni. Balut. Depa ni jackpot. Balut. Depa jackpot. Sebab tu jangan letaklah senior junior, tak ada senior junior. Ya. Itulah. Jackpot depa ni tak apa kita pergi pasar malam lah. Balut. Raya awal ni, raya. Tapi jaga aurat Muhammad ni jangan buka. Ya. Ni aurat dia, jangan buka. Buka insya-Allah yang boleh saja, yang tak boleh jangan buka. Tak lagi nak baik seluruh. Lagi kita makan ramai-ramai nanti bungkus. Ya, masuk jail. Dia bubuh lantrak, dia pakai pergi rantai steel tu, piduk lantrak, duduk rumah terjak, semua dah pakai. Imam Malik kena penjara. Imam Syafi'i kena penjara. Imam Ghazali kena penjara. Profesor Hamka, Allahyarham Dr. Hamka kena penjara. Pasal apa? Pasal terbuka sikit aurat Muhammad ni. Hal-halas tak? Hal-halas. Saya dipanggil oleh Jabatan Agama Islam Malaysia kerana terbuka sikit. Mereka tak faham apa kita nak buat. Ya. Jadi tuan-tuan kena jaga, jangan mulut jelabah sangat. Jangan faham. Baik. Lagi dia tanya sorat tak masuk dalam. Bila duduk macam ni, setiap hari kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata hari-hari ni. Ni perkataan orang yang raya. Raya. Tu saya tunggu Aidilfitri baru nak kata. Katalah sebelum kita dengar dah tu, itulah raya. Ya. Baik. InsyaAllah. Baik, kita tengok. Baik. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Tanahlah untung. Ajar untung. Sana dia makan, sini dia makan dua belah daripada ni. Ya Allah. Itulah pasal dia makan semua. Tak bagi dia mau. Lapak selalu Ustaz. Lapak selalu. Saya nak naik haji cepat Ustaz. Sebab tu ada otak sekalipun jangan lupa dekat kasut. Sebab tak kasut tukang bawa. Ya. Baik. Hati-hati lah hidup ni insyaAllah. Baik, insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak. Baik. Umur panjang kita jumpa lagi. Ambil yang elok sudah. Yang tak elok tinggal. Makan roti mengali. Jangan kacau mengali roti. Dan ada hari yang Tuhan nak bagi, kita ambil lah. Ada hari yang dia tak mau bagi, kita sabar. Pasal dia lebih mengetahui kenapa dia bagi dan dia juga lebih mengetahui kenapa dia rahsiakan. Jadi, usah kelang kabut. Hidup ni nikmati dan sebab tak ada yang lain, ada dia saja. Tak usah dia buat muka sedih, muka susah hati, tak dapat apa-apa. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Aku selalu dengan hang. Jangan duk buat muka cuka 13. Selamat bercuti, jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Moga-moga dirahmati, diberkati. Baik. Saya sahihan qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billah rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijaih abil mursalin. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.